Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sidang penonton rakaman video pada kali ini, InsyaAllah dalam rakaman kali ini kita akan bersama-sama berkongsi, bermuzakarah tentang ilmu fiqh menerusi kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Masih lagi di dalam tentang penerangan tentang sunat hai'ah di dalam solat, di mana sunat hai'ah ini merupakan penyempurna yang mencantikkan sembahyang kita. Dan juga sunat hai'ah ini banyak sekali di dalam sembahyang, maknanya selain daripada rukun solat, selain daripada sunat ab'ad, maka semua yang baki daripada perbuatan-perbuatan ataupun bacaan di dalam sembahyang merupakan sunat hai'ah. Namun begitu, himpunan daripada sunat hai'ah di samping ataupun bersama-sama dengan rukun solat dan juga sunat ab'ad merupakan solat yang sempurna, solat yang dipenuhi dengan sunat-sunat yang dituntut, dipenuhi dengan sunat-sunat yang menyempurnakan, yang mencantikkan sembahyang kita. Bahkan ada di antara sunat hai'ah ini bacaan-bacaan doa yang diambil berat sehingga Nabi Rasulullah SAW membacanya dalam setiap kali sembahyang. Iaitu kita telah sampai pada sunat hai'ah yang ke 9, sunat hai'ah yang ke-9, iaitu yang sebelum ini sunat hai'ah yang ke-8 membaca surah di dalam selepas membaca surah Al-Fatihah. Seperti yang kita sedia maklum, membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun wajib dibaca pada setiap rakaat sembahyang, termasuk di dalam sembahyang yang tidak ada rukuk dan sujud seperti sembahyang jenazah juga dibaca surah Al-Fatihah. Namun membaca surah hukumnya ialah sunat hai'ah, tetapi sangat dituntut ataupun yang memang kita dah biasa amalkan di dalam setiap sembahyang. Maka walaupun sunat hai'ah, kita tidaklah mempelajari sunat hai'ah ini, maknanya bukanlah dengan sebab kita tahu membaca surah selepas Fatihah itu seperti membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, membaca surah dua Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bila kita tahu hukumnya sunat hai'ah, iaitu bila ditinggalkan tidak membatalkan solat,
tidak merosakkan solat, tidak menyebabkan perlu sujud sahwi, kita mempelajarinya supaya kita tahu. Katakanlah jika berlaku darurat ataupun berlaku kecemasan, lalu hanya sempat membaca surah Al-Fatihah kemudian terus rukuk, maka kita tahu bahawasanya solat kita itu sah. Solat kita itu tidak ada sebarang kerosakan yang menyebabkan batal sembahyang. Itu saja antara tujuannya. Ataupun antara contohnya, kita berada di hujung waktu. Maka membaca surah Al-Fatihah sudah memadai untuk menyebabkan solat itu sah. Tapi dalam waktu-waktu biasa, untuk sembahyang-sembahyang sunat yang biasa, bukan setakat kita baca surah, namun bahkan kita akan membaca surah mengikut ketetapan yang telah digariskan di dalam syarah. Seperti mana contohnya dalam sembahyang subuh, maka akan dibacakan ayat-ayat yang agak panjang berbanding sembahyang jihri, sembahyang baca kuat yang lain seperti maghrib dan isyak. Adapun dalam solat maghrib, kita akan baca surah yang ringkas seperti baca surah Al-Kafirun dan baca surah Al-Ikhlas. Ataupun kita akan baca mana-mana surah yang termasuk di dalam surah-surah yang dipanggil surah lazim, iaitu surah yang pendek lah. Dan bila di dalam sembahyang isyak, maka kita akan baca dengan kadar yang lebih panjang daripada daripada sembahyang maghrib. Adapun di dalam sembahyang sunat seperti sembahyang tahajud, maka sangat digalakkan membaca surah yang panjang-panjang. Apatah lagi di dalam sembahyang tarawih. Di dalam sembahyang tarawih, maka digalakkan membaca surah yang panjang, bahkan sangat digalakkan mengkhatamkan Al-Quran di dalam sembahyang, ataupun mengikut imam berjemaah bersama dengan jemaah yang khatam bacaan Al-Quran. InsyaAllah kita berazam pada masa akan datang untuk menunaikan, untuk menyempurnakan kesempurnaan solat ini. Kita berazam untuk meningkatkan kualiti sembahyang kita sebagaimana yang kita telah buat pada dalam kehidupan duniawi kita akan sentiasa tingkatkan. Yang kurang itu kita tambah, yang sedikit itu kita banyakkan, yang kurang cantik makin dicantikkan. Maka yang paling utama sebenarnya, yang selayaknya lah dalam kehidupan ini, kita mempercantikkan sembahyang kita. Sunat hai'ah yang ke-9 ialah mengucap takbir intiqalat. Apakah itu takbir intiqalat? Iaitu takbir pemindahan rukun. Takbir Allahu Akbar yang dilafazkan ketika berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Takbir intiqalat ini, takbir berpindah-pindah ini, takbir pemindahan rukun ini terdapat pada 5 perkara, 5 tempat. Yang pertama, takbir untuk rukuk, iaitu kita bertakbir daripada selepas selesai membaca surah, ataupun setelah selesai perbuatan qiyam, berdiri, membaca surah Al-Fatihah, ataupun baca surah Al-Fatihah dan baca surah yang lain. Maka untuk pergi ke rukuk, maka akan diucapkan takbir, iaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana angkat tangan tu sunnah hai'ah juga, tapi lain. Maknanya mengucap Allahu Akbar dan mengangkat tangan begini untuk pindah ke rukuk, ada 2 sunnah hai'ah di situ. Jadi kalau satu, contohnya hanya dilafazkan takbir saja seperti ini, selepas selesai baca surah ataupun selepas selesai baca surah Al-Fatihah, waladdallin amin. Contohnya rakaat ke-4 lah, waladdallin amin, Allahu Akbar, terus rukuk.
mana daripada qiyam pergi ke rukuk dengan melafazkan Allahu Akbar. Maka di situ seorang itu yang melafazkan Allahu Akbar kerana perpindahan daripada berdiri ke rukuk, maka telah mendapat satu sunnah hai'ah. Tapi jika dibuat sambil mengangkat tangan kemudian ke rukuk, maka di situ ada dua sunnah hai'ah. Jadi kita buat dua-dualah. Cuma di sini dalam sunnah hai'ah yang ke-9 ini semuanya berkenaan dengan takbir, melafazkan Allahu Akbar. Jadi kalau tak angkat tangan pun dapatlah satu sunnah hai'ah, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kadar bacaan itu ataupun kadar panjang lafaz takbir Allahu Akbar itu ialah jika seorang imam, maka dia akan mulakan Allah Akbar itu daripada mulakan lafaz itu daripada mula bergerak hinggalah sampai ke tempat yang seterusnya, sampai ke rukuk seterusnya. Jadi bila rukuk tu mungkin agak ringkas lah, Allahu Akbar. Tapi kalau daripada i'tidal nak ke sujud mungkin panjang sedikit, Allahu Akbar. Begitu. Sebab imam ni dia akan menjadi ikutan bagi makmum. Memang ada makmum yang dia tak dapat tengok imam. Bahkan mungkin dia tak perasan sangat makmum sebab depannya tak ada makmum, dia saf pertama tapi dia duduk tepi-tepi. Jadi dia tak perasan sangat. Maka makmum itu akan berpandukan kepada suara imam. Maka ada wajarnya imam itu perlu menjaga panjang takbir yang dilafazkan mengikut situasi pemindahan rukun tersebut. Contohnya daripada bangun, nanti kita akan sampai nak bangun daripada sujud nak naik ke qiyam, kan jauh panjang, maka lafaz takbir itu pun agak panjang. Mungkinlah tidaklah sepenuhnya ataupun tidaklah terlalu panjang sehingga sampai siap ada taranum pula dalam tu. Tetapi perlu sesuai dengan keadaan. Mungkin kalau antara qiyam ke rukuk pendek, antara nak bangun daripada sujud kedua nak naik ke qiyam panjang sedikit pun tidak mengapa. Janji daripada kadar itu ataupun daripada takbir itu, makmum yang hanya mendengar suara dapat memahaminya dan dapat dapat mengikut, dapat faham pergerakan imam, dapat tahu pergerakan imam. Kalau kata naik daripada sujud nak naik berdiri tu pendek, Allahu Akbar, sebut tu pendek je, imam tak naik lagi, benar baru nak sampai. Jadi makmum pun mungkin sebahagiannya akan ingat imam tahiyat awal ke, padahal dah rakaat nak masuk rakaat keempat dah. Maka di situlah hikmahnya, di situlah kewajarannya imam menjaga panjang pendek takbir ini. Adapun bagi orang yang sembahyang sendiri, maka sebaiknya begitu juga, sepanjang pergerakan dia naik itu, sepanjang itulah lafaz takbir yang dilafazkan. Allahu Akbar kalau pendek, kalau panjang Allahu Akbar. Yang dipanjangkan tu cuma lafzul jalalah, bukan yang bar itu, bukan a itu. Yang dipanjangkan Allahu Akbar, bar pendek. Kalau bar panjang dah lain makna, maka salah. Allahu Akbar, salah lah. Itu maklumlah. Jadi takbir perpindahan yang pertama iaitu takbir untuk rukuk. Yang kedua, takbir turun untuk sujud. Maknanya daripada i'tidal turun ke sujud pun bertakbir, melafazkan Allahu Akbar. Jadi di situ takbir sahajalah, tangan tak diangkat dah. Tangan memang sebagaimana biasalah, di mana di tempatnya kita turun, kemudian nak turun tu kita letak di atas lantai. Itu takbir untuk sujud. Jadi mungkin agak panjang sedikit daripada takbir tadi. Kalau takbir daripada berdiri nak ke rukuk, Allahu Akbar, kemudian Sami'allahu liman hamidah, itu bukan dinamakan takbir. Allahu
Allahu Akbar. Mungkin begitulah kadarnya. Yang ketiga, takbir bangun dari sujud untuk duduk. Ini pun pendek. Daripada sujud ke arah duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Jadi tak panjang lah. Itu yang ketiga, takbir bangun dari sujud untuk duduk, iaitu duduk antara dua sujud. Yang keempat, takbir untuk sujud kali kedua. Selepas duduk, daripada duduk antara dua sujud nak ke sujud kedua pun bertakbir Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, takbir ketika bangun dari sujud untuk qiyam. Maka kita bertakbir lagi. Ini yang panjang yang saya cakap tadi. Maka tempoh ataupun harakat panjang takbir itu bergantung kepada situasi ataupun daripada perbuatan mana nak ke mana. Kalau daripada sujud nak naik qiyam, maka sepanjang itulah takbir kita. Allahu Akbar. Itulah 5 tempat yang ada takbir intiqalat. Melafazkan Allahu Akbar dan hukumnya ialah sunnah hai'ah. Tapi kita, oleh kerana kita mempelajari sembahyang ini semua sekali, bukan rukun saja, termasuklah yang sunat-sunat, maka perkara ini kita tak tinggalkan lah. Sama ada dalam sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Sama ada menjadi imam, pastilah, ataupun menjadi sembahyang seorang diri, ataupun menjadi makmum, juga kita lafazkan. Cuma bezanya kalau jadi makmum, kita tak lafazkan dengan jiri, dengan kuat. Kita tak boleh nak follow imam, ataupun kita tak boleh nak amin nak kuat sama macam kita amin apabila imam melafazkan amin selepas baca surah Al-Fatihah. Ini kita baca, makmum ni akan baca dengan perlahan sahaja. Makmum akan baca dengan perlahan sahaja. Imam sahaja akan baca dengan kuat. Baik. Rukun sunat hai'ah yang seterusnya, iaitu yang ke-10, ialah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ni begini. Angkat tangan. Baik, sebelum saya terlupa, sunat hai'ah takbir intiqalat itu, iaitu melafazkan takbir perpindahan rukun itu, semasa awal-awal kita hendak memulakan sembahyang, takbir yang dinamakan takbiratul ihram, itu ialah takbir yang wajib, yang rukun qauli, yang perlu dilafazkan, yang wajib dilafazkan, dan jika tertinggal maka tidak sah sembahyang. Bahkan kalau tak lafaz takbir, dikira sembahyang tu belum mula pun, tak terangkat lagi. Ataupun kalau dilafazkan dengan cara yang salah, maka sembahyang juga tak terangkat. Lam tanaqid, tidak tertunai lagi. Iaitu yang mula-mula sekali masuk solat, di mana di dalam takbir itu ada niat sembahyang yang disertakan, maka takbir itu dinamakan sebagai takbiratul ihram. Itu ialah takbir ataupun lafaz takbir yang wajib, yang kita baru bacakan tadi pada 5 tempat nak berpindah ke rukun, daripada satu rukun ke rukun yang lain, maka itulah yang takbir yang termasuk dalam sunat hai'ah. Okey, sunat hai'ah iaitu sunat yang mencantikkan, yang menyempurnakan sembahyang. Yang ke-10 ialah mengangkat tangan. Ada pada 4 tempat, iaitu yang pertama ketika takbiratul ihram. Kita bezakan mana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, nak mula-mula sembahyang. Perbuatan angkat ni ialah sunnah hai'ah. Namun begitu takbir, lafaz takbir yang diucapkan beserta dengan niat, itu merupakan rukun. Satu rukun qauli, rukun perkataan, percakapan, dan satu lagi rukun qalbi, rukun dalam niat, dalam hati. Jadi sunat hai'ah ketika takbiratul ihram ni ialah tangan ini, perbuatan angkat tangan yang separas dengan bahu ni.
yang tapak tangan menghadap ke arah kiblat, jari begini santai saja, dia akan condong sedikit ke depan. Allahu Akbar. Jadi sambil angkat dan letak ke bawah dada ini merupakan sunat hai'ah. Manakala lafaz Allahu Akbar pada awal sembahyang itu merupakan rukun qauli. Yang kedua, hendak rukuk. Habis dia baca surah, habis saja baca surah, walam yakun lahu kufuwan ahad, nak pergi ke rukuk, maka di situ ada dua sunnah hai'ah. Yang pertama, kita melafazkan takbir intiqalat tadi, takbir nak pindah rukun, dan bersama-sama dengan kita melafazkan takbir intiqalat, maka kita akan mengangkat tangan Allahu Akbar ke arah rukuk. Maka di situ ada dua sunnah hai'ah. Jadi bila dua sunnah hai'ah, kalau kata tinggal salah satu, tak rosaklah sembahyang. Tinggal dua-dua pun tak rosak sembahyang, tapi tak sempurnalah sembahyang itu tanpa ada sunat hai'ah. Yang ketiga, bangun dari rukuk untuk i'tidal, yang dilakukan serentak dengan mengangkat kepala. Daripada rukuk, sama juga kita sambil angkat kepala tu, sambil tu tangan kita naik, angkat Sami'allahu liman hamidah, kemudian baru letak. Jadi di situ angkat tangan juga sunnah hai'ah. Yang keempat, bangun dari tasyahud awal kepada qiyam. Jadi kita ada 4 kali bangun. 4 kali bangun daripada rukuk kepada berdiri, ada 4 kali. Yang pertama, bangun daripada sujud yang kedua di dalam rakaat pertama, pergi ke rakaat kedua. Yang kedua, kita bangun daripada tahiyat awal untuk naik ke rakaat ketiga. Ada 3 kali lah. Yang ketiga, kita akan naik daripada sujud kedua untuk pergi ke qiyam. Jadi ada 3 lah. Ada 3 kali kita akan naik daripada satu rakaat, sama ada kita dah selesai sujud kedua ataupun dah selesai tasyahud awal untuk ke qiyam. Jadi daripada 3 tempat ini, daripada 3 situasi ini, mana situasi di bawah nak naik ke atas lah. Ini bagi orang yang sembahyang memang sujud rukuk tu di bawah lantai, nak naik berdiri. Tapi kalau dia yang sujud tu di bawah lantai, nak naik ke arah kerusi pun ada juga. Tu ada juga. Setiap keadaan pun ada, cuma panjang dengan pendek je. Setiap keadaan musalli, orang yang sembahyang, sama ada qa'iman ataupun qa'idan ataupun muttaji'an sekalipun, ada takbir-takbir intiqalat itu, takbir-takbir perpindahan itu. Jadi hanya ada satu sahaja yang kita akan mengangkat tangan, iaitu daripada rakaat yang berlaku pada rakaat kedua, daripada tasyahud awal ataupun daripada tahiyat awal nak naik ke qiyam. Katakan ni dah di bawah ni lah, saya di bawah tasyahud tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis membaca tahiyat awal, nak naik Allahu Akbar. Nak naik berdiri rakaat ketiga tu, adanya sunat mengangkat takbir, mengangkat tangan. Jadi angkat tangan tu naik daripada tahiyat awal kepada qiyam, namanya sunat hai'ah. Tapi tidak ada pada rakaat pertama dan juga rakaat ketiga. Tidak ada sunat mengangkat tangan tu. Maka apabila kita naik daripada sujud kedua pada rakaat pertama, sujud kedua rakaat pertama, nak naik ke rakaat kedua lah, Allahu Akbar, maka naik itu Allahu Akbar, terus saja tangan jari ini memegang pergelangan tangan dan terus membaca surah
Al-Fatihah tanpa mengangkat tangan. Sebab hanya pada satu tempat saja adanya sunat hai'ah. Jadi perkara ni mungkin dia berlaku lah. Ada berlaku ke mungkin dengan sebab tak tahu ataupun terangkat tangan. Maka juga kalau dibuat dengan tak sengaja, maka ia akan menyebabkan tidak merosakkan apa-apa. Tapi kalau kita tahu dan sengaja, memang tahu dah naik daripada nak naik ke rakaat kedua tu, daripada sujud, tak ada angkat tangan. Naik daripada sujud kedua, rakaat pertama nak naik berdiri, tapi kita saja nak angkat, maka itu yang tidak dibolehkan. Hukumnya makruh kerana melakukan perkara di tempat yang tidak disunatkan dalam keadaan tahu dan sengaja. Wallahu alam. Tapi setakat ni insya-Allah lah kita ni kalau kita tahu tempat tu tak perlu buat, kebanyakan kita takkan buat lah. Sebab sebenarnya kita lebih mengusahakan tempat yang ada sunat-sunat yang kita boleh buat, maka di situ lagi kita perlu usaha untuk tambahkan. Contohnya ada bacaan. Contohnya yang kita perlu, antara kita perlu perbaiki, membaca doa iftitah, yang merupakan sunat yang sangat banyak kelebihannya, yang merupakan walaupun sunat hai'ah tetapi kelebihannya sangat banyak. Di dalam doa iftitah itu mengandungi puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun baca auzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat, itu juga sunat hai'ah. Ataupun antara perkara yang kita perlu perbaiki ataupun sama-sama nak amalkan, melafazkan amin dengan secara jihri, dengan secara agak kuat, lebih kuat lah daripada kita membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum. Lebih kuat lah daripada kita membaca surah bertakbir ketika jadi makmum. Lebih kuat tu maksudnya bukan setakat telinga kita sahaja yang dengar, tapi dapat didengari. Paling kurang orang yang dekat tu boleh dengar. Amin. Itu yang kita perlu amalkan. Ataupun kita mengaminkan doa kunut yang imam baca ketika lafaz doa, seperti Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Kita sama-sama amin. Jadi insya-Allah lah pada tempat yang memang tak ada ni, kalau kita tahu tempat tu tak ada, biasanya orang-orang Islam yang memang mempelajari fiqh, yang memang mempelajari fiqh dengan manhaj cara yang betul, dengan mempelajari daripada kitab-kitab mazhab seperti yang ada bersama kita ini, iaitu kitab yang dikarang, yang disusun oleh ulama Nusantara kita, yang berdasarkan kitab-kitab besar yang diambil sebenarnya kitab-kitab mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan kitab yang ada di tangan saya ini telah pun ditahqiq, telah dikemaskini, diperakui, disemak oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Maka pengamalannya sangat bersesuaian dan sangat dituntut di tempat seperti kita, di tanah Melayu, di negara kita, insya-Allah. Maka apabila kita sama-sama dapat mengikutinya, akan memantapkan lagi dan mencantikkan lagi ibadah kita. Itulah tujuan asal sebenarnya. Bukan hanya untuk sekadar maklumat ataupun sekadar memperbandingkan siapakah yang tahu, siapa tidak tahu, siapa yang betul, siapa yang tak betul. Baik, seterusnya iaitu sunat hai'ah yang ke-11, ialah membaca Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepala daripada rukuk, iaitu pergi ke i'tidal, dan membaca Rabbana lakal hamd. Jadi bila kita dah rukuk, maka nak bangun daripada rukuk itu juga ada dua sunat hai'ah.
Yang pertama, sebagaimana yang saya baca tadi, mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian letak balik. Satu mengangkat tangan, satu lagi mengucapkan lafaz Sami'allahu liman hamidah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar terhadap orang yang memujinya ketika angkat kepala. Jadi itulah bacaannya. Kemudian selepas apabila kita dah tegak i'tidal, dalam keadaan kita badan tidak bergerak, dalam keadaan badan berhenti seketika, sukun, sebagai satu rukun adanya tumakninah, maka ketika itu juga kita akan baca Rabbana lakal hamd. Dan ada juga tambahan sunat juga yang terdapat di dalam kitab-kitab yang lain, sebagai tambahan yang mempunyai banyak kelebihan yang dibaca oleh bahkan dibaca oleh para sahabat radhiyallahu an, seorang sahabat radhiyallahu an. Dan apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, maka baginda telah bersabda bahawa para malaikat berebut-rebut untuk mencatat pahala bacaan itu. Maka disunatkan juga dipanjangkan doanya dengan lafaz Rabbana lakal ham mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wahai Tuhan kami, segala puji hanya untukmu sepenuh seluas langit dan bumi dan seluas apa sahaja yang kau kehendaki. Jadi antara perkara yang kita perlu faham, kita perlu ingatkan ialah i'tidal ini merupakan satu rukun yang dipanggil rukun pendek. Rukun pendek. Maka kita hanya kadar yang paling panjang, kadar maksimum kita berdiri i'tidal sebelum kita turun rukuk ialah hanya dengan kadar bacaan yang ada warid, bacaan yang diajarkan oleh syarak sahaja. Maka kita tidak boleh baca bacaan doa yang lain, ataupun kita tidak boleh diam sahaja dengan begitu panjang tanpa ada melafazkan apa-apa zikir, kerana memang ianya rukun pendek. Kita akan baca, kalau nak tambah Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau hafaz yang zikir itu memadailah, kemudian turun. Dan jika boleh hafallah bacaan sunat yang merupakan yang digalakkan juga, iaitu lafaz yang saya baca tadi, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh baca kalau hafal, dan elok juga kita hafal. Berkenaan dengan Rabbana lakal hamd yang kita baca itu, mungkin para muslimin muslimat pernah mendengar ada tambahan waw, Rabbana walakal hamd. Terutama kalau kita buka sembahyang tarawih di Masjidil Haram, maka mukabbirnya bilanya akan sebut Sami'allah. Bila imam Sami'allahu liman hamidah, maka bilanya akan Rabbana walakal hamd. Itu bacaan mengikut mazhab yang lain. Adapun di dalam mazhab Imam Syafi'i, bacaannya ataupun riwayat bacaannya ialah tanpa waw, Rabbana lakal hamd. Kedua-duanya betul. Tapi kita akan amalkan Rabbana lakal hamd. Bahkan kalau berlaku, katakanlah di tempat kita masjidnya agak besar, tiba-tiba tak ada elektrik, mikrofonnya tak berfungsi, jadi Bilal ataupun sesiapa yang nak jadi mukabbir, penyampai suaranya, perlu tahu pertama sekali nak melafazkan takbir-takbir perpindahan itu perlu ada niat zikir. Dan apabila imam Sami'allahu liman hamidah, maka mukabbir Bilal pun Sami'allahu liman hamidah juga. Baik,
InsyaAllah sampai di situ saja dahulu, iaitu sunnah hai'ah yang ke-11. Kita akan sambung pada lain rakaman. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita kesempatan untuk sama-sama menghidupkan kembali solat berjemaah di rumah-rumah Allah, terutama solat fardu Jumaat. Dan dengan itu insya-Allah rahmat Allah SWT akan mencurah-curah turun daripada langit, keluar daripada bumi, dan diangkat wabak dan bala bencana insya-Allah. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.